Okey, kita kembali dalam Table Talk with Semboyan bersama dengan tetamu kita hari ini, Pablo Amirul. Banyak kita tahu tadi tentang personal life, tentang kehidupan dia dan sangat struggle juga kehidupan. Betul. Dan lately ni nama Pablo tiba-tiba meledak. Meledak-ledak disebabkan satu isu ni. Betul. Saya rasa ramai orang aware juga. Cuma hari ni kita nak Pablo terangkan kepada kita dan kepada umum tentang ajaran Milah Abraham. Secara latar Abraham. Okay, secara kulit luarnya, betul, mungkin Pablo boleh share dengan kita orang, apakah itu Milah Abraham? Okay, first of all, let's clear this everyone. Okay, disclaimer daripada Pablo. Apa yang Pablo perkatakan, apa yang Pablo kongsikan, this is from my experience. If you guys have a problem, go and do your own punya thing. This is what Pablo lalui dan Pablo nak kongsikan kepada anda. Dan sekiranya ada sesiapa selepas this talk have a prejudge over me, menghakimi Pablo, silakan. It's a problem, not my problem again. Apa yang Pablo kongsikan is from my lalu. Kita disclaimer dulu benda ni kan. Nanti kau ingat Pablo lagi ni sesat apa benda. Relax. Apa lu tahu ni kan? Betul. Sekarang orang tengok depannya kan. Betul. Ialah podcast ni adalah untuk kita mendengar dan juga berbincang pendapat masing-masing. Betul. Kan? So bila ditayangkan itu terpulang kepada anda, itu pendapat anda kan. Betul. Kita bertemu, ini adalah point of view dia sendiri. Yes. Okay, Milata Abraham ataupun dalam arti kata lain, we call it as a system ataupun cara Ibrahim. Ya, seperti kita tahu dalam Islam, Nabi yang paling disayangi, Nabi yang paling Allah semua sebelum wujudnya Isa, Musa dan juga Muhammad. And Milata Abraham ni juga atau kita boleh lebih memudahkan pemahaman adalah mazhab, aliran, ideologi. Betul. Dia bukan sebuah agama. Tidak. Dia hanya adalah yang Pablo boleh fahamkan adalah menggabungkan agama lain menjadi satu agama. Sistem tu. Yes, supaya agama itu apabila yang difahamkan mereka penciptaannya adalah untuk menggabungkan supaya kita mampu untuk menciptakan sebuah kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Betul. Yang kita tak perlu melakukan kerosakan, yang kita tidak perlu melakukan sebarang bentuk yang telah tertulis di dalam Al-Quran, bahawa satu-satunya orang yang akan menghancurkan bumi ini adalah manusia. So Milata Abraham, System of Ibrahim, yang mana kita rasa menggabungkan semua agama itu kita kena faham, iaitu kita kena faham bahawa di dunia ini pasti wujud agama-agama yang lain. Seperti mana kita mampu untuk menerima Christianity, Buddhism, kita mampu untuk menerima agama lain. Begitu juga dengan mazhab-mazhab ini. Cuma kemunculan mereka berada di sebuah tempat itu, adakah tempat itu begitu open boleh menerima mereka ataupun akan berfatwa-fatwa? So when I join, bila Pablo melalui zaman ini ataupun Pablo tak tahu kerana macam Pablo join the Milah Abraham kerana cinta. Dikenalkan oleh orang yang Pablo cinta. Orang yang dicintai itu wanita, yang perkenalkan Milah. Ya. Sebab kita kena keliru wanita, kau ingat lelaki. Nabi Muhammad tak mengaku mat. Jangan, belum berani lagi siapa yang melobos gua. Belum. And kira girlfriend abang stupid. Not stupid. It's a part of my life yang Pablo lalu. Mencintai wanita, mempercayai wanita dan mengikut apa yang diperkenalkan ketika itu pada tahun 2020 bulan Februari. Dan waktu itu mungkin kerana berlakunya lockdown, macam Pablo cakap daripada awal lagi berlaku lockdown, terdapat hidayah sekali. So hidayah datang macam-macam cara. Can happen, So pada waktu lockdown itu Pablo diperkenalkan, kami bertemu, dan I was happen to be a depression waktu tu. Bukan putus tunang lah, dia just macam I supposed to get married, tapi kerana barrier of the culture and the religion, Pablo buat keputusan tinggalkan daripada kita. This is not drama, this is not some film yang you
nak mendirikan masjid dengan bangsa luar dia dapat rasa macam tu. No. Macam dulu Pablo selalu pentingkan kekeluargaan. I'm not going to let anyone to sacrifice, mengorbankan sesuatu keluarga untuk kita punya kehendak, nafsu semua. So dia bertemu dengan orang ni berkenalkan pada Milad Abraham. Dari malam Milad Abraham tu, segala persoalan Pablo, ketidakpuashatian Pablo, apa yang Pablo lalu diperjawabkan dengan Al-Quran dan diperdengarkan dengan beberapa petikan daripada ketika itu Pablo tidak mengenali itu adalah Taurat, Zabur dan Bible. Because macam Pablo cakap, daripada umur 17 Pablo dah didedahkan, pernah melalui sebagai etis, pernah melalui orang yang ni. So bukan begitu mudah dia terpesong kerana you not be in my place. Jangan kita mengata bodohnya kamu, bodohnya kau. Relax. That happened to me. But let me tell you the story. Bila masuk Milad Abraham, kita melalui pelbagai proses pengenalan, diperdengarkan. Apabila ada minat tu, Pablo pun meneruskan lagi. Sebab kita nak teruskan sebab kita nak jaga hati wanita yang kita sayang. So Pablo nak bersama tu bukan dari segi mungkin lelaki macam Pablo ni terlalu mudah untuk memberikan tolak ansur dalam kehidupan macam okay, what you want to do, it's not about me who to guide you. No, I know that a guy should be the Khalifah, should be the leader, should be the no. But to me, my system is easy. Whatever I want to do must come with the partnership. Kena ada partner. Dia tak boleh seorang. Tak boleh. In everything Pablo buat lah, dia berlakon ke apa, kena ada partner, kena ada kerja, kena ada orang. Betul. So kita ada sistem, kita panggil tilawah. Dia ada 4 tilawah. So kita akan diperkenalkan apakah itu musyrik Islam, apakah itu semua. Pada mereka, waktu Pablo nak masuk je tu, Pablo dah tahu bahawa Islam ketika itu, waktu ketika itulah 4 years back, everyone is a musyrik. So everyone is kafir. Diorang thought sebelum ni kita kafir, kita musyrik. Mereka yang beriman. So that's why I believe dengan atau cara yang kenapa kita tak solat, itu solat itu menyembah. Contoh. Okay. So bila kita dah lalu tilawah dengan tilawah 4 tilawah, ada orang akan ambil masa yang lama lah, macam Pablo ambil masa untuk faham semua benda, dan sampai satu masa tu kita akan bersyahadah itu kita akan melafazkan persaksian, menukarkan kita punya syahadah tu, mengakui bahawa Tuhan sebenar-benarnya dan aturan sebenar-benarnya apa. So happen to me, mengambil masa yang lama untuk Pablo bersaksi kerana ada konflik antara Pablo dengan relationship Pablo. Sebab ada satu time Pablo akan persoalan, boleh ke macam ni? Kenapa macam ni? Kita sayang, kita yalah, macam betul. Lakut. Soalannya okeylah. Okey. So sampai satu tahap Pablo diperkenalkan oleh orang dalam, orang kata okey bro, diorang membahasakan bro. Yes. Bro ni kena diaturkan oleh orang tertentu ni. Bro tak boleh ni. Bro ni kena jadi gimbal ni. Gimbal maksudnya orang-orang yang berpengaruh dalam kita ni. Dan selepas 4 tahun di dalam tu baru Pablo nampak layer by layer the people who involved, dan apakah matlamat sebenar, apakah diorang punya tu untuk mengadakan sebuah kerajaan yang bersih daripada corruption, daripada penyalahgunaan kuasa, daripada memperdagangkan wanita untuk eksploitasi ke apa. Bebas daripada pendidikan di sekolah yang mana kita diperbodohkan dengan fakta-fakta yang diada-adakan, daripada kita fokus kepada pembelajaran yang sebenar. 4 tahun bang abang dalam tu? Dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun tu, time tu dah ada rasa macam ke ujung-ujung baru ni ke? No. Waktu masuk 4 tahun tu terasing bro. Terasing. Ya. sebab Apa yang Pablo buat, kawan-kawan tahu, terdekat tahu pun diorang akan rasa terkejut. Sebab Pablo buat tu semua kerana cinta. Daripada cinta tu Pablo jadi jatuh cinta pada Milad Abraham. Kerana Pablo sendiri pun tengah mencari, masa tu tengah cari laluan, tengah cari direction. Pablo memang akui, memang kelemahan iman yang tak kuat tu membuatkan Pablo mudah untuk dipengaruhi duniawi. And I believe so much in whoever can show me the way of God, cara Allah, cara Tuhan. So
satu-satu bila kita dah lalu satu benda, sistem dah tahu banyak ni siapa yang terlibat, apa dia punya ni, buatkan Pablo lagi rasa macam kenapa kita kena berjuang senyap-senyap macam ni, kenapa tak? Sebab diorang percaya ni belum masa dia lagi untuk kita munculkan diri, belum lagi masa ni kita kena berdakwah macam ni, kita kena kongsi macam ni. Dan the classes, kalau kita terhalang oleh ramai orang di luar sana yang diorang rasa tak selamat, diorang akan guna mekanisme lain. Itu sekarang ni zaman digital. Zaman digital, betul. What you call it, the video group. Yes. Zoom meeting yang boleh diakses oleh orang. Those people yang diberi password dengan username. Jadi kalau 4 tahun tu bang, apa yang membuatkan you rasa dah tak boleh go? I tak boleh go sebab I joined because of love and I end it because being betrayed. Masuk sebab cinta pasangan. Dan kita sebab cinta pun kita join, tapi bukan sebab ajaran tu lah, tapi sebab cinta. Dan keluar pun sebab cinta tu yang telah betray. Okay. I believe I don't want to talk here because the video already been on the social media. Itu adalah letupan ataupun kemarahan Pablo yang bagi tahu Pablo bagaimana rasa kita dimanipulasi. Bagi tahu Pablo bagaimana perasaan apabila kepercayaan itu dirobek. Bagi tahu Pablo macam mana rasa dia dulu. Sakit. And how we express that. Because sometimes tak boleh control. Tak boleh control then what we do. Apa yang Pablo buat lepas dapat tahu pasangan betray? Speak it out. Then I know who I'm dealing with. Yang namanya Pablo Petit itu bukan biasa-biasa. It's a big name. I don't care. I've been betrayed. Salahnya lu kacau perempuan Pablo ni, aku tak kacau perempuan kau apa ni. Yalah. You sure? Wanna do that? Okay, that's what happened lah. lepas tu Because I believe the woman is something like, you know what, Pablo percaya perempuan itu dipengaruhi. Yalah. Ya. Dipengaruhi kerana dia punya movement tu diperintahkan untuk buat semua tu. So I was like, what? Really? Mengorbankan diri sendiri, harta benda dan keluarga? Wow. Ya. Kan Pablo nak kahwin pun, contohlah kalau nak kahwin, tak boleh nak kahwin macam biasa. Yang buatkan Pablo lagi terkejut adalah, kahwin batin? Kahwin apa tu? Kenapa kena kahwin batin tu? Kenapa kita kena what you call it, bila kita nak bersuai kenal ni, kita panggil apa? Apa bahasa Arab ni, something words yang kita kena kalau musyawarat is musyawarat, right? Betul. Kalau kita nak mengenali seorang ni, kita panggil apa tu? Ta'aruf. That's the word. Lovely. Ta'aruf. Ta'aruf. Kena ta'aruf dulu few months, lepas tu diperkenalkan oleh jemaah baru boleh kahwin. Okay. So you faham tak? Cara diorang adalah you kahwin batin among you guys, and then untuk kita menggaburi mata pihak berkuasa pun kita kahwin kat sepadan. So what the? Kahwin kat sepadan. Faham apa yang Pablo ni? Yalah. terlalu banyak benda yang jadi soalan kan. Betul. Banyak dia tanya I lost my family, my friends, semua orang menjauhkan Pablo. Waktu tu menjauhkan. Waktu Pablo bersama menjauhkan, Pablo dijauhkan. Yelah 4 tahun kan? 4 tahun. Yeah. So it's like take a time. You know what? Kau nak cakap apa pun cakap lah. Kalau apa benda muka Gaston, kau pun fight punya ni, hati. Perasaan. Kau tolak aku yang okay. Hati. How the fuck I want to against it, man? We just men. I'm just a man. Ya, betul. A man yang akhirnya hilang sabar. Seorang lelaki yang I believe before munculnya video-video tu, have you heard about me doing that shit? Adakah korang pernah dengar Pablo terlibat dengan dadah ke fight ke apa dengan nama Pablo Amirul tu? Kalau Pablo Amirul kau mesti main dadah, kau mesti gangster, kau mesti ni ada ni. Tak ada. Clean. Because I take care of my career so well. So jangan cakap dengan Pablo bila Pablo buat benda tu tak ada berlaku kifarah pada Pablo, kepada orang-orang melihat Pablo mengaibkan wanita, mengaibkan seseorang, mengaibkan ni. Mengaib. I try to say something here, but you guys don't see, fine, it's okay. I've been through. Jangan cakap Pablo tak lalu. Apa yang Pablo lalu? I lalu. I pay my price. When the glories, when the kehebatan di filem Air Force tu dikenali dengan begitu hebat,
sampai menaikkan nama Pablo, I don't enjoy single second, bro. Pablo tak enjoy single second. My body was there for every tour, everything. My friend no, semua orang tahu apa berlaku kat Pablo masa Air Force tu. I don't enjoy the boom of Air Force. So ada kifarah dia. My masa job. Air Force ni masa zaman ni lah. Yeah. Okay. I struggle. Antara career, antara public figure, antara person aku, antara aku ni laga, bro. Ya, betul. Fuck everybody. And I was like, masa tu bukan Pablo rasa pasal tak ada, dah tak ada solution. No. Enough is enough. I'm tired to be manipulated. I'm tired to be, I'm tired. Pablo penat je. Lepas tu meluahkan. It's my mistake lah menjual akidah. Kerana cinta jual akidah. Yeah, it is my mistake. But listen to my mistake is to be judged by Allah, not you guys. Sebagai aku ruang kat sini. So bila kita nak cerita pasal MA, everybody laugh to me because you know what? You are so full. Ya, betul. Bodoh. Taurat, Zabur, Bible kau baca. Buat apa? Itu agama. Kerana dalam Al-Quran ada menyatakan kamu tidak akan dipandang beriman or whatever sekiranya kamu tidak tabur zakat ini semua. So banyak. You know, every words Al-Quran, Bible, Taurat semua dalam otak Pablo ni. Dia dah belaga, you know. I was like questioning the existence, kemuncul. Dude, berat. Macam gila kot. Betul. Boleh masuk tajuk rambutan. You know, I can be diagnosed by the mental issue problem because of my heartbroken. It's not fair, man. Look at me. Listen to my story. And then judge me. Kalau korang tak tahu apa-apa, tahu-tahu aku pasal benda bodoh buat video tu, tahu dulu kenapa seorang lelaki jadi macam tu. I got the rules. I don't touch anyone else. I don't touch, bro. I respect the brotherhood code here. But I've been betrayed. So Pablo, berlakulah kemarahan Pablo iaitu melafazkan sesuatu milat Abraham. Yeah, because I learned everything. I learned every single thing. Everything I learned dalam buku ni. Kelebihan Pablo adalah diorang tak expect yang Pablo ni akan memorize every single words yang diorang share kan. Ataupun kita panggil sharing session. I'm so fucking smart, bro. Itulah kehebatan orang yang suka menulis. Macam orang tu suka menulis. Itulah dia kehebatan menulis. Sebab you pun ada education kan. Not to say I have an education. I just want to record everything. Who, when, where. Apa yang diperdengar kepada aku ketika itu. Supaya aku boleh rekodkan. Supaya ini jadi. Kalau betul benda ini memberi manfaat kepada semua orang, boleh adakah sekiranya milata Abraham itu benar seperti benarnya, maka buku ini terlalu bernilai. This is my 4 years of my life as a milata Abraham. I change my name. Kena tukar nama. Lepas aku bersaksi kena. Apa nama masa tu? My name? Significant to the rock. Pencipta. Sebab Pablo waktu Pablo di I tak tahu macam Pablo cakap. Aku nak explain pada orang macam mana Pablo dapat mujizat pun susah. Betul. Nak cerita kat orang pada yang Allah tu berbicara dengan Pablo pun gila. Betul. Sebab orang tak faham. So I was sleep, wake up from a tidur terus. 2285. What the hell? Al-Baqarah 285. What is that? I read every single word. Oh shit. Tak faham Allah. Anyone can explain this? Milata Abraham explain kepada Pablo. Oh, penyampaian dia lain. Tapi sebenarnya Allah nak berbicara dengan Pablo, cara dia lain. Yelah. Pablo tak boleh nak what you call it, kupaskan. Nak berlapikkan lagi tu. Baru Pablo tersedar yang oh shit, I make a mistake. Kalau betul pada orang Milata Abraham ni, you know what? Bother about this to share. Kalau you guys betul, kalau kita ni Islam yang hari ini, mazhab yang hari ini salah, berdebatlah. Janganlah bersembunyi, janganlah kita rasa diorang tak boleh terima. Rakyat Malaysia ni tak boleh terima. Boleh terima tak ada? Okey, selain daripada Islam, kita ada Islam apa? Islam Mah. Boleh terima tak kita Islam Mah? Tak boleh. Why you guys tak boleh terima? Kita boleh terima tak ada mazhab lain kat sini? Syafi'i, ada Syafi'i. Ya. Mazhab. Ya. Kalau ikut kan Bangladesh pun ada dekat sini kan. Oh ya.
But are we allowed them to be our punya Malaysia punya major punya Islam? Kita mazhab Syafi'i. Kita Yes. mazhab Syafi'i. Yang dilafazkan oleh Constitution of Malaysia. Persekutuan Malaysia pun melafazkan Islam itu adalah agama rasmi. Betul. So kita ikut agama apa tu? Mazhab apa tu? Sorry, I just want to ask. Mazhab Syafi'i. Yes sir. So, can we accept other than mazhab yang cuba bernaung di bawah Constitution of Malaysia? Can we allow that? Kalau saya tak. It's okay. This is table talk. Yes. Aku nak tanya pendapat diorang. Pablo Saya pun ada tak. pendapat Pablo. So let's talk. Yes. Kalau saya stick pada mazhab Syafi'i. Yes. So it means you guys against it. Because you guys don't understand. You guys tak faham. You guys tak pernah lalu apa yang Pablo lalu. You guys tak faham dulu apa yang dia perdengarkan. Kita judge. Yes. Because why kita say fatwa kata haram. Ini kata ni ulama sendiri pun berperang sesama mereka dan inilah mengakibatkan kewujudan pelbagai mazhab, pelbagai aliran dalam Malaysia ni. Let's talk to the truth. Bukan marah, dia macam sebenarnya yang membuatkan orang sesuatu aliran itu wujud kerana rebel. It's not about the individu, bukan seorang yang rebel. Ada juga kesatuan aliran pengikut yang merasakan bahawa this is not for them. So diorang create lah macam-macam yang wujud. Itu yang wujud Melata Abraham, JISP Betul. lah, Cahaya lah, apa yang kerja langit tu pun. Ayapin. Ayapin lah. Ayapin. But cuba kita renungkan sebentar. I want to bring all of you 1 second. Everything yang korang dengar Mila Abraham semua tu. The best what yang korang selalu nampak apa? Kemewahan, ekonomi. Am I right? Kekayaan. Same in the Mila Abraham. We have a system, brother. Do you think all the people yang masuk tu adalah orang-orang macam Pablo? Tak. They have a several industry player. A very high rank people, intelligent people, orang yang pandai masuk dalam tu. Sebab Betul. apa? Bosan dengan nenek moyang punya agama. Kena sembahyang, kena ini tak boleh, haram itu tak boleh. Orang yang pandai ni dia tak suka ada halangan. Dia nak bebas. Ya. Dia nak bebas. Rules no law. Yes. Dah orang pijak sana. Pablo tak risau pasal sistem ni. Tak risau pun orang industri yang dalam ni VVIP ke royal family ke orang yang boleh buat keputusan dalam negara kita ni. I tak risaukan diorang ni semua. I risau the new born generation, which is New anak-anak generation. kecil. Anak-anak kita betul. Guys. Itu yang kita risau. You guys tak tahu to conquer a country is take a years of plan. It take a years of fundamental. It take a years of strategy. That's how they be doing. Anak-anak kecil yang Pablo risau takut. Kenapa? Kerana diorang tak mengikuti kelas kafah. Diorang tak mengikuti apa yang anak-anak Islam kat bumi Malaysia ni lalu. Tak. Is that it dangerous to you, Daniel? When you have a son who you train so well about the 5 solat dengan Muhammad apa tu semua, tiba-tiba anak kau yang kawan dia bertelagah pasal. Are you happy with that? Saya tak happy. Betul. This is the dangerous thing. Dewasa kita boleh tune. Budak-budak kita akan tune tau. Budak-budak ini adalah seorang anak-anak makhluk ciptaan yang suci yang begitu mudah untuk kita tune. Kalau jahat-jahat, kalau baik-baik, kalau ni. Ya, because dalam Mila Abraham kita ada pelbagai orang dalam pelbagai sektor. So semua kepakaran diorang taburkan untuk kepentingan sejagat. Jadi ekonomi dia Ekonomi dia ada pelbagai lah. Dia ada macam, dia berselindung. Bukan berselindung. When we do this, diorang pun buat. Okay. We do the open the mat, diorang pun buat mat diorang, buat kedai makan diorang, buat itu services diorang, buat ini semua. So diorang fokus kepada kepentingan yang paling utama dalam dunia, iaitu makanan. Makanan. Focus of makanan. Okay. Cari resource yang suci. Dengan kepakaran agriculture, dengan kepakaran orang-orang dalam tu, easy peasy to create a new source of food. Kalau tak ada padi pun silakan. Okey, tak ada padi tak apa, kita fokus pada tanaman lain. Apa? Sorghum. Betul. Kalau kita tak boleh makan sembelihan orang luar, kita sembelih sendiri. Ternak sendiri. Diorang ada diorang punya ekonomi diorang. Kerana apa? Sistem ini disupport oleh orang-orang yang atas. Untouchable. Faham? Because they want to protect the lifestyle of what they are. Diorang ada. Diorang nak kena maintain ke benda-benda ni. So pada Pablo melihat bahawa ancaman terbesar Mila Abraham ini adalah kanak-kanak yang
In future. Yeah. How far we can fight now? Tak boleh. In another 10-15 years kita dah tak mampu nak lawan budak-budak yang tengah nak membesar. Betul. Diorang dah terlalu Ideologi sekarang. Terlalu dah. Jadi doktrin. Yeah. So this is not something yang pihak berkuasa ataupun Pablo sendiri pun lepas pada pendedahan Pablo, bukan Pablo yang menjadi, kalau katalah asbab untuk Pablo pasal MA ni diperdengarkan, dia mendapat tindakan, alhamdulillah. Tapi kalau pada mereka, Pablo dah dilabel sebagai orang yang musyrik, orang yang fasik, orang yang tak ada pegangan. Ini bahaya. Pablo ni bahaya lah. Islam boleh pergi sini. In the end tak tahu apa dia punya ni. Because I don't show. I'm tired of showing to people. That's why I punya ibadah, I keep for my ibadah. I'm tired of no. Don't come to me and talk, explain to me. No, let's go do it together, man. Orang tak tahu pun selama Pablo dalam MA, Pablo diasingkan bertahun. Tak jumpa, tak tahu siapa ni. Yang I tahu, oh ni orang besar ni. Dia macam markas ke ataupun macam mana bang? Dia atau ada tempat dia ke ataupun you boleh balik rumah semua? No, dia ada markas dia. Dia ada. Dia orang berahsia. Gila bapak punya rahsia. Macam nak lagi orang kata, aku pun biasa juga join table-table talk dengan kongsi-kongsi ni. Tapi ni lagi ganas ni cara dia orang punya nak secure orang punya. Ya. Tutup muka lah orang cakap. Ada tutup muka. Nak masuk bangunan tu kena usah, kena buat call lah. Dia clear. Dia baru masuk. Seolah-olah ada pengkhianat nanti. Okay. Tahu-tahu kena ambush ke apa kan. Faham. Ya. Sampai macam tu. Handphone off. Setiap kali kita diberikan kelas ke apa, program off. Oh tak boleh record Tak boleh. Dia bila Pablo kata after 4 years you mula realize apa yang you nampak. Dan bila time yang you rasa macam okay, benda ni aku kena share tu orang, aku kena bagi tahu, terdetiknya benda tu bila after selepas 4 tahun tu ke ataupun you ambil masa lagi untuk you? No, masa buat video tu kita dah reveal something. And then years by years seolah-olah benda ni orang kata not too serious. I don't know what's going on. Ada ramai selepas Pablo buat video tu dah berbalik kepada jalan yang sepatutnya Pablo lalui sekarang ni, try to focus on my ibadah as much as I can. But I still receive, Pablo masih lagi terima mesej-mesej daripada media sosial yang mengatakan saya mengalami, saudara saya, bapa saya, anak saya, kakak saya, makcik saya, itu saya, ini saya. Macam mana ni bang? Pablo tolong menjelaskan dan bantu setakat Pablo boleh. Tapi Pablo bukan penguasa. Yes, betul. I'm not the one who can do the work. No, I'm a public figure. Pablo ni pelakon. Kerja Pablo hiburkan korang, bukan selamatkan korang. Let's clear this shit first. Betul. I'm just an entertainer. Me and Daniel here, we are entertainer. Kita orang bukan daripada table talk yang kau nampak macam kita orang kat sini gangster lah. No, we do our job. Betul. Kena clear benda ni. Jangan tipikal sangat. Kita kena acknowledge we are great nation bah. Kita ni bangsa Melayu yang kalau korang berada tempat Pablo ni dah jelajah banyak tempat, bila korang terpandang satu sejarah yang mana LK the black, when you see the awal hitam in the far away from the country, you macam tengok dia dengan Pablo macam, kenapa aku dengan kau macam ada persamaan sial, kita travel sial. Kau Latin, aku Latin. Baru aku kepala jingga. Alright, cool. Something like that. So I do my part. Bukan saja daripada saya, Pablo penghibur, Pablo pelakon. Cuma Pablo lalui sekarang ni adalah satu fasa atau apa asbab. Sekarang ni I'm confused. Aku pun tak tahu Pablo buat benda yang betul ke tak, reveal ni pada adakah bagus untuk kita ni. Orang kata kau buat ni untuk ummah, untuk kita kena jaga, kita kena pada diorang tu pula. You dah buat kesilapan, you kerajaan langit dah takkan terima you, dah memang dosa, you akan ni, kau akan dilaknat, kau akan ni, Allah akan ni, Tuhan semesta alam ni. Boom. It is happen. My life was struggling. People don't believe me because I'm fucking sesat. Sebab orang aim dah letak dah. Kau sesat. Sesat lah. And then what yang buatkan Pablo marah adalah, so you guys still look at the love side? Masih lagi melihat tentang luahan sakit hati, broken heart Pablo daripada apa yang aku sampaikan pasal bahayanya benda-benda ni. For real? And I'm so disappointed bang. Betul. Are you kidding me? 1 million of Malaysia
wow, bangsa Melayu aku yang aku junjung mana-mana aku pergi selama hidup aku. Mungkin sebab diorang Spirit. tak berada ke tempat. Spirit, babe. Sebab dia tak tahu bang. But it's okay. I'm not Pablo bagi tahu orang. It is dangerous. Kalau betul, diorang ni nak Pablo bersembunyi, ancaman semua, Pablo terima. Sebab Pablo dah reda. Dah reda ni bukan satu benda yang kita dah berserah. Berserah, Pablo berserah. Pada Allah dah berserah. Mati-matilah. Aku mati nak apa-apa tu. Ajal maut semua tu Allah. Kita ni dah jadi tahap yang macam, you know, when we deal with this kind of level, it's not easy for you to come and talk about this, you know. Pablo cuma buat benda ni sebab kerana Yusuf ask me. You fight why? What is your punya ni? You fight, can I allow me to help you with this kind of information? Yusuf. Then Kanda buatlah something. I can't do anything because I'm a public figure. Betul. Kejayaan Pablo masih lagi ada. Betul. Tapi Pablo dah terima. Kifarah, right? Kifarah. Yeah. Kifarah Pablo dah terima. Mengaitkan orang. Orang kata Pablo mengaitkan. Tapi Pablo cuba selamatkan. Tak ada siapa mendengar. It's okay. Betul. But right now, when after that, baru ada tangkapan. Boom. So what happened? Not serious yet? Betul. So kita nak tunggu apa lagi ni? Betul. Aku dah cakap, Pablo dah share dah dengan apa. Dan kita ada maklumat-maklumat yang rasanya tengok, pergi. Because all I know is yang Pablo tahu, dia orang ada banyak orang daripada industri. Kalau pergi mahkamah pun ada je lawyer dia orang. Kalau kena tangkap ke apa ke kenapa, ada. I don't believe in a sumpah setia seorang uniform ke apa. Sebab diorang ni bersumpah setia dengan Quran, dengan segala macam. Betul. Dia orang ekstrem. Ada yang Pablo kenal yang sanggup mati, yang takkan tukar. Dia dah cakap, aku macam mana bang, aku pegang, mati pun matilah kerana Mila Abraham. Ya. Sampai ke tahap macam Ya, tu. sampai ke tahap macam tu. Pablo, bila sorry saya tanya. Bila Pablo, ialah Pablo cerita tadi kan, Pablo bersama dengan 4 tahun tu, obviously Pablo dah jumpa dia orang. Pablo kata Pablo satu lawan sebagainya. Dan Pablo sendiri yang keluar. Kemudian bila Pablo buka cerita ini, so umum mengetahui. Saya percaya ada setengah-setengah yang orang-orang itu melihat selepas Pablo buat video tu. Tak tahulah kalau soalan ni saya boleh tanya ke tak. Kalau tak boleh kita cut lah. Teruskan Mehmet. Ada ke lepas Pablo war-warkan benda ni, dapat direct ancaman ke daripada pihak-pihak tu, Tuntutan ke apa ke? menekan-nekan Pablo ke, ataupun apa yang Pablo boleh share lepas daripada tu, ataupun Pablo dah jangka, okay aku dah get ready. Betul. Apa consequences yang datang datang. Ada. Cuba diorang disappointed. Diorang kecewa yang apa yang dah diorang buat untuk Pablo. Akhirnya Pablo memilih untuk keluar juga. Disebabkan kecewa Pablo pada cerita yang Pablo nampak cinta yang Pablo ada tu telah pun dimanipulasikan dan telah dijayakan dengan apa yang diorang nak. So relakan apa Relakan. I know that inside them ada Memang orang-orang tawakal daripada masa tu lah. Memang tawakal lah. Tawakal lah sebab dah tahu dah. Dalam tu ada orang-orang yang pernah keluar masuk. Ada daripada gangster-gangster lah. Itu ayah-ayah lah apa benda lah semua dalam tu kan. Diorang akan buat apa saja. Kerana lafaz yang dilafazkan dalam persaksian mereka dalam mengobarkan harta diri benda. So that mean demi untuk menjaga risalah Tuhan semesta alam yang orang katakan, contohlah Bismillahirrahmanirrahim, kita akan cakap dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, bukan? Betul. Tapi mereka atas nama Tuhan is called Tuan, the highest level of Tuhan. Yalah. The master. Master, the creation. We are the slave, humble. The master, we are the slave. Logik? Itu yang orang pegangkan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan sehingga aku sembah ikut dan junjung perintah selain Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Dan aku bersaksi dan aku berjanji tidak akan melakukan curi, zina, membunuh sesama sendiri, mengobarkan harta benda dan sanggup ikut saksi-saksi Tuhan yang telah pun diorang pilih. Saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi, iaitu orang yang telah dilantik untuk
Seperti what you call it, the ulu amri. Is it the ulu amri? Yeah, they have that system. They have. Nak jumpa ni ada layer, ada mazhab, dia punya, kita nak tahu macam mana, okey, saf 1 daripada saf berapa ni, kalau berapa ni 7 berapa, tahu okey kat mana pecahan dia. Nombor tu dia punya tu adalah mewakili daerah mana, tempat mana, semua tu ada. Ya. Antara yang mungkin Pablo boleh share dengan kita orang, antara bezanya macam Pablo kata, macam kita mazhab Syafi'i yang dengan Mila Abraham, apakah perbezaan sistem? Contohnya macam kita solat 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan. Bila solat, kita tak solat. Kerana solat itu adalah menyembah. Sembahyang. Menyembah. Mereka tidak menyembah. Kerana pada mereka adalah sembahyang ataupun solat itu apabila waktu untuk baca Quran, baca Zabur. Maksudnya digantikan dengan baca Quran. Digantikan membaca supaya boleh dilakukan di mana-mana. Okey. So dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Solat 5 waktu is not happening. Solat Jumaat pun sama. No. There's no solat. Okay. Why we talk about solat Jumaat? There's no solat. There's no solat. There's no puasa. There's no. Bulan puasa makan je lah. Makan lah. Pablo berapa tahun? Yalah 4 tahun kan. Ya, kosong. Tapi dalam masa 4 tahun tu Pablo buat juga. Buat. Maksudnya tahun yang keempat, yang ujung-ujung tu lah baru ni Apa lagi bang? Ni, dan kita nak hapuskan, nak cuci dosa, boleh. Bayar. Ada. Pablo pun pernah buat. Setiap bulan setiap kali dapat projek, Pablo akan allocatekan some percentage for that, untuk kononnya pembangunan rumah. Untuk macam Pablo bayar zakat. Bayar macam biasa. Bayar. Sebab Pablo beranggapan kalau aku bayar sini, aku bayar sini. Maksudnya cuci dosa tu bayar. Yelah, buat dosa apa? Okay, cara dia macam ni lah. Adalah bayaran yang dikenakan tu dengan ni lah. Kau kata kalau curi adalah kau kena buat something, lepas tu bayar. Dia nak buat lagi. Macam tu pula sistem tu. Ada. Wow. Okay. Because how you want to make money? Banyak sebenarnya saya nak tanya pasal Mila Ibrahim. Jangan. Tapi secara ringkas ni lah kan, macam Pablo kata, Pablo terjerumus dalam Mila Abraham ni oleh bekas pasangan kekasih. Tapi kalau untuk orang yang biasa. Lain Pablo, apa biasanya taktik yang akan digunakan untuk mereka itu? Dia punya skill lah. Yes, tanya mu itu saya. That was a nice question bang. Method, cara, I love it. Kalau wanita itu digunakan untuk menarik perhatian, dan benda ni memang berlaku, wanita-wanita akan digunakan untuk menarik mereka-mereka yang ni yang mencari haluan dalam hidup, akan dibantu. Diorang ni akan bantu bagi you sokongan moral, bagi bantu kewangan mana yang boleh, sampai kau akan cakap macam baik aku ikut diorang. Woman ke apa ke, maksudnya beri budi dan dibalas budi. That's why I say when faham itu semua kehendak orang. Faham itu betul orang berbual tadi. Lantak dia nak hidup mewah ke apa, lantak dia. Lantak kau nak ambil tahu apa, itu cara dia. Betul. But I was stuck. So saya nak Pablo nak bantu ni, tapi kita jadi lain. So bila dorang ni, bila Pablo cakap wanita itu digunakan sebagai tools, sebagai untuk mendekat ke orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang macam ni, untuk tarik. Kalau tak ada wanita, lelaki yang ni pun akan dihantar. Dia guna method macam tu. Let's say lah, Iman kahwin. Yes. Iman ada wife. Okay. And then one day, Iman dengan dia memang dah ada anak semua kan. Betul. You dah very Syafi'i lah. Cerita one day, your wife, you belajar pasal MA. Betul. So you dah ni, lepas tu you cakap, aku kena tinggalkan anak bini aku sebab anak bini kau tak nak ikut kau. Betul. So you kena tinggalkan. Okay. Are you sanggup selepas 20 tahun kahwin, anak semua? Sanggup tak? Tak sanggup lah. Tak sanggup. Tak sanggup? Are you sure? Tak sanggup. If you join, you get a different woman, different life. Tak payah kena bebel, tak payah nak tanggung ni semua. Kau ikut je buat kerja Tuhan, InsyaAllah ada kerajaan langit untuk kau. Macam tak tahu kalau ikut kan tak sanggup lah. Tak sanggup, tapi ada orang sanggup tinggalkan anak bini. Ada orang sanggup tinggalkan anak bini. I receive so many message. Okay. Dia sanggup. Kalau tanya saya tak sanggup. Ya, ada orang sanggup. Sanggup Because itu nak membuktikan bahawa itulah dia.
berkorban untuk agama. Tapi dalam Islam, Pablo cuba cari kat mana yang pernah cakap suruh tinggalkan Nabi ni kan. Sebab I have a question. Pada itu satu tanggungjawab kita kan. Yes, because I have a lot of question in my mind. Pablo ada banyak persoalan terlebih-lagi bila kita memahami Al-Quran tu dalam pelbagai tajuk seperti Al-Baqarah, si betina, sapi, betina. So dalam Al-Quran mengangkat begitu tingginya martabat wanita, begitu pentingnya wanita itu. Kalau tak, kenapa kita ada Hawa? Betul. Betul. You got it now? Betul. So banyak modus dia adalah mencari mereka yang tidak puas hati ataupun merasakan bahawa sistem di Malaysia ni gagal. Masyarakat kini tidak mampu untuk memberikan social civilization yang ngam, dan diorang questioning about the betul ke nenek moyang kita macam ni, betul ke? Yalah. Betul ke? So diorang ada, kalau kata contohlah yang Pablo boleh bagi tahu bagaimana diorang bercerita pada Pablo adalah bila kita cerita tentang Nabi, what Nabi is that balik tongkat? Nabi Sulaiman. Nabi? Yang tongkat dia sakti. Belah. Musa, Nabi Musa. Dia baling ular. Nabi Musa. Dia balik tongkat yang berlawan dengan Firaun. Nabi Musa. Ular tu ular binatang kan? Betul. Lepas tu apa jadi ular tu? Jadi tongkat. Jadi tongkat kan? Yes. Dia boleh buat kan? Okey. Ular itu pada pemahaman orang MA adalah orang yang berbelit, orang yang menipu, orang yang pada kerajaan itu. Datangnya menunjukkan mukjizat adalah kepadaian. Dalam milah Abraham menggunakan akal fikiran. Kolbu kamu diisi dengan this is the knowledge. We give you all the knowledge. There's no such thing adalah the miracle of Nabi datang berkepak, Nabi sayap ni semua datang dengan cahaya ni. No, they don't believe it. Begitu juga yang paling penting, kita tahu Adam manusia ciptaan pertama, betul? Betul. Manusia pertama. No, pada diorang Nabi Adam itulah adalah yang pertama. Bukan Adam manusia pertama. Adam itu mengikuti agama. Habis siapa yang pertama menurut dia? Bagi diorang. Waktu zaman malaikat dengan syaitan dengan ifrit itu, zaman-zaman tu wujud. Di mana waktu tu manusia dengan syaitan boleh hidup bebas. Oh, fahaman diorang. Oh. Ya. So diorang tak percaya Nabi Muhammad. No. Manusia pertama. No. They don't believe that Isa was a salib. Tapi diorang baca Quran. Diorang baca Quran. Ya. Tapi Quran dia sama lah macam saya cakap tadi, saya perdengarkan ayat Al-Taubah pada ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 111. Fahamkan dulu benda tu, and that's it. That's how. So they believe in the Quran. Quran itu adalah sebuah kitab yang akan memperingatkan kita tentang kesilapan yang telah dilakukan oleh kaum terdahulu, apakah hukuman pada mereka yang melakukan penindasan, dan apakah ni kita ada 114 surah, kita ada 30 juz. What you call it? Kita ada 3,000 ayat. Then we have like a 9,000 kosakata ataupun perumpamaan dalam ni. So semua ni dalam pada kita Islam itu is a complete kitab. This is the perfect kitab. This is the junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is our guidance. But they believe this is a part. Ni sikit, Zabur sikit, Tabur sikit, Bible sikit. Nah, combination je. Yeah. So I believe. Pablo tak percaya sebab menggabungkan kitab-kitab ni. Yalah. Bila kita nak pergi kepada orang tertentu yang peringkat tertinggi kan, aku takut orang tu mana ni? Salah ni kau. Ya. Tapi bukan ke kalau dia baca Quran mesti dia orang tahu yang Nabi Muhammad SAW itu junjungan utusan terakhir. Betul. No. Dia orang masih They believe. That's what you believe. Yang kita percaya. Pada mereka bukan percaya pada macam tu. Pada mereka percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah jatuhnya peradaban Islam. Kejatuhan peradaban Islam pada tahun abad ke-14 di mana Ottoman telah pun dikalahkan. Waktu kegemilangan sama Sultan Melaka. Ottoman kalah. Betul. Kejatuhan. And the belief on the 1924
believe something happening on that time. That is the indicator. Tahun 1924 Pablo tak tahu apa yang berlaku, tapi diorang percaya 100 tahun kemudian akan berlaku satu benda yang best, iaitu kebangkitan. They believe this year. They don't believe hari akhirat, hari kiamat, langit runtuh, bumi terbelah, gunung berapi meletus ke apa ke bumbu. No. It's called reset. They believe it called reset. Yang kita ni lah yang akan terkapai-kapai, menari-nari, yang akan nak masuk diorang punya kerajaan langit. Milata Abraham. Tahun ni 2024. Yeah. Apa akan jadi? Tak tahu. Diorang akan cakap tahu kebangkitan. Akan lahirlah orang yang macam orang kata macam apa, Imam Mahdi. Ya. Because this is a Nusantara. We are talking bukan tentang Malaysia punya organisation. This is not GISB yang some corporate company yang menggunakan agama. No. Pay attention. This is Nusantara. Nusantara yang ada di Indonesia bawa masuk kita ni. Malaysia kita ni tak ada benda pelik-pelik. I really believe daripada kita punya perjuangan kemerdekaan untuk perjuangkan kemerdekaan pada tahun 1957 tu bukan perkara yang mudah. Kita dah lalu macam-macam, all the struggling. Kita telah dijajah oleh Jepun, British, Portugis, Melaka, Dutch, so many. Betul. So benda-benda ni dibawa masuk luar. So Indonesia adalah yang luar. So diorang target negara-negara Islam. Diorang target negara-negara yang boleh diorang ni. Diorang berkembang. Ada merata-rata. Sebab tu saya cakap, of course, I'm scared. Takut. Sebab kita ni bukan berhadapan dengan Hulu Langat. Ini berhadapan gugusan Nusantara ni. Betul. So macam Pablo cakap tadi, Pablo berserah habis. Kalaulah Pablo tak boleh depend pada orang di Malaysia ni keliling Pablo, then what can I do? Cuma Pablo boleh harap sekiranya apa-apa berlaku pada Pablo kerana benda-benda ni menjadi asbab benda tu dihapuskan, be that way then. I'm good. So Pablo pun confused. Aku buat ni, korang kata aku salah. Aku buat ni, korang kata aku salah. Pada orang yang Pablo adalah pengkhianat. Pablo adalah orang yang kafir. Pablo orang yang munafik. Pada orang ini, Pablo dianggap sebagai kau dah dapat hidayah Pablo. Kau ni pedoman Pablo. Kau perjuangkanlah untuk kami Pablo, untuk ummah. Aku sendiri pun stuck. Yelah. So I'm tired. Sharing, okay. If you want me to be ni, boleh. Tapi setakat yang kita mampulah, Iman. Betul. Kita serahkan pada pihak penguasa. Kita ada Jabatan Agama Islam dan kita ada mereka yang memantau orang-orang ni, kumpulan ni. So, my job, tell you guys how dangerously, what happened to me, and then you guys charge. Tapi tolonglah, jangan datang kat Pablo dengan mesej pada korang. You know what? I don't give a damn because it's just a word. Kalau berani datang depan-depan, cuba depan-depan, tembak. Betul. Steady. Betul lah. Tulis. Apa benda lorang ni? Cakap kat komen. Cakap je buat apa? Charge, keep charging. Because why? You make me close to Allah. Whatever you guys do, the more I scared, the more I feel pressure, the closer I to the Allah. I'm good. Masa Pablo buat larian dulu itu hari pun, ada juga kita punya cabaran-cabaran. Dia adalah agensi tertentu tidak memberikan kerjasama seperti mana Pablo dapat. I have to do the guerrilla. I wait 3 days dekat sana. 3 hari Pablo tunggu nak dapat clearance. Cost me a lot of things. Sampai ada penaja tarik diri. Pablo tawakal. Pablo terus macam nuzon whatever. Usnuzon. Kau marah macam sebut macam berbelit. Usnuzon. Usnuzon. I make a call. Apa-apa jadi, aku tanggung Apa-apa jadi aku tanggung. Kita buat shoot, kita take a footage. Let's do it right. Pak, macam mana Pak? Kita nak live tak boleh Pak, kena ban. Subhanallah, really? It's okay. Kita bagi pemberitahuan kepada Pak. Diorang tanya ni Pak, kau awak kat mana? So really, it's okay. Let me talk to Allah. Aku hanya mengadu kat masjid-masjid dia. Kena sakit-sakit, berlari beratus kilo, berpuluh kilo. Sakit bro. You know, you do the solat. You feel like berurat-urat orang kampung tengok solat. My people. But aku nak tolong orang. Pablo nak tolong orang. Lari ni pasal Pablo nak isi masa lepas Pablo 60 hari nak tunggu filem. Tak tahu nak buat apa. Dengan Darman Aizat nak tolong orang. Nak tolong orang seniman. Nak bantu kawan-kawan Pablo yang terkesan. Kru-kru Pablo yang terkesan. Memanglah korang tak payah ambil tahu. Tapi ingat, industri hiburan dah menghiburkan korang rakyat Malaysia. So kalau korang tak nak tolong tak apa. Tapi bantu Pablo, support Pablo untuk bantu larian ni. Sebab Pablo yang berlari beratus kilo. Nak berlari pun kita dah train macam-macam.
And I've been through a lot. Tapi Pablo habiskan juga. Sakit-sakit daripada boleh lari 60 kilo, boleh lari 30, 40 je sehari. Dengan sakit-sakit sampai satu tahap tu kena jalan. Sampai dah seret kaki. Sampai kawan-kawan Pablo, tim Pablo begging me, merayu, Pap, rehat, Pap, please. No, we have to do this. No, Pap, you have to shooting, kau film, kau bukan runner, Pap. Aku nak tolong, kita nak tolong orang. Tapi tim kutipan kita tak memberasakan. Tak apa, Pap, ni. All the difficulty Pablo dapat, tak apalah. Mungkin kalau bukan rezeki Pablo ketika dia boleh dapat daripada sumbangan, tak apalah, mungkin ada bahagian Pablo yang Allah dah susul. But I just want to make it happen. So I make it happen. Finish. Walaupun tak mampu nak buat 367 km daripada asal punya sasaran, I managed to do 260. Sakit-sakit. Jangan kata Pablo kerja bodoh, kerja bangang, kerja ni, kerja. Jangan. Inilah. Aku nak inspire orang supaya dalam hidup ni tak ada benda yang mustahil. Tak ada. Lu nak, lu capai. Langgar. Betul. Tapi pakai otak. You know. And then I'm not complaining, man. Itu kalau inilah Allah dah tetapkan pada kita, maka macam tu lah Pablo kena hadap. Tapi jangan give up. Pablo tak nak give up dengan Allah. Oh, tak dapat sumbangan besar, aku dah tak nak semayang, tak nak doa dengan kau, tak nak aku minta tolong dengan kau tak boleh tolong aku. No, he want to test me. If I don't help you at this time, adakah kamu boleh habiskan dan kamu proceed? I'm proceed, brother. I finish it. I stand on the batu yang orang kata, oh seksi, oh kau hajar lah ni. It's my celebration. It's my memento. Betul. It's me memento. It's up to me lah. Nak buat apa lah. Kaki je peha. Nampak aurat kat mana? Ya, maybe aku kurang agama. Tapi relax. Nak menegur tu ni. Janganlah condemn. Pablo bukan runner. Tapi apa yang Pablo buat adalah untuk buktikan bahawa rakyat Malaysia ni, we can do the possible. We can do the impossible. Tu je. Sama je dengan ni Mila Abraham tu. Apa yang berlaku pada Mila Abraham hari ini Pablo melihat. Jalankan. Aku boleh share, boleh bagi tahu. Ramai dalam kerajaan, dalam ni ramai. Sebab apa you guys nak modern life? Be real. Be real. That's why we have what? Penunggang agama semua tu. Be real. Just be real. You guys cannot do anything. Tangkap lepas tu apa? Apa kita punya ni? So, yang Pablo boleh faham sekarang ni, jangan bergantung pada pihak berkuasa. Semua orang kat luar ni kena ambil peranan. Kalau kau dah tahu benda tu mengacau agama negara kita semua ni, buat tindakan lah. Kalau orang luar masuk negara kita, kita boleh sepak macam tu je kalau kau tak follow adat. Ini pasal agama, akidah ni. Are we gonna stay and watch the news, read the news? Hanya itu je ke kita mampu buat? Bertindaklah. Kalau kawan-kawan kita ni tersesat apa-apa, bantu kawan-kawan kita ni. Itu yang Pablo berlaku. Masa makin Pablo sesat, makin kawan-kawan Pablo berusaha. Ada yang give up, ada yang tinggalkan Pablo. I can tell you, bro, whoever remain with me, inilah yang aku cakap. Korang, apa-apa, aku ada. Benar besar, jangan tegak. That's my offer to my brotherhood. Aku senang, korang senang. Mana aku pergi, korang akan pergi. Ya. I do have a lot. Ramai orang kenal Pablo dalam industri. Ramai orang kenal Pablo. But the people you call. Jangan cakap kau kenal aku. Kau ada nombor aku. Ada nombor? Nombor telefon pun tak ada, sembang. How you know me? And now you know me. Lepas pada talk ni, nak kata Pablo kau hajar ke apa, ke gila, ke sesat, meluah ke apa. Yo guys kau. Pablo ada tanggungjawab. Aku nak jaga ibadah aku dan aku cuba bantu mana yang boleh. Betul. So, memang karakter Pablo dia memang macam ni. Ya, betul. Karakter dia. No, because boleh saya pegang? Sila. Buku ni kalau saya tutup lah kan. Sebab buku ni sebenarnya buku yang before record tadi, apa yang Pablo dalam Mila Abraham tu dia catatkan di sini. Betul. Untuk ingatan beliau. Ini buku dan dia. Untuk perkongsian beliau kepada siapa yang beliau jumpa. Ya, mana tahu ada pihak-pihak agama nak jumpa Pablo, nak tengok sahih tak sahih. Okay, you have a look. Buku ni yang dia tulis. Betul. Dia macam Pablo cakap tilawah-tilawah tu yang dia tulis lah kan. Bahasanya dah kat kertas kosong tu lah. Ya, I tak nak orang ingat, oh kau ni pasal cinta kau nak meluah. Buktinya di sini. Bukti kat situ, betul. Buktinya di sini yang Pablo tulis. Terperinci lah. Terperinci. Lepas dah beberapa tahun Pablo dah bagi tahu pada umum, orang pun dah tahu sebagainya. Sekarang Pablo macam mana? Langkah-langkah nak kembali ke kehidupan asal ataupun ada sakit-baki yang masih lagi Pablo tak boleh buang. Knowledge tu tak boleh buang. Kalau ada mekanisme
Sudah cawan, buang jauh-jauh. I don't want this knowledge. Can you throw away this knowledge? Can anyone do it for me? Can anyone? Fuck hell, nobody can do that shit. So means it's stuck. Betul. But it's me. Not my mind. I'm the one who control. I'm the master of myself. Pablo lawan. Betul. Ya, saya lawan. Ada orang peduli. Jihad. Ya, ada orang peduli. Ada orang peduli bro. I'm battling with myself with this all the Bible, all the Taurat, Zaurat dalam otak Pablo ni setengahnya. All this, all and new statement. Start ayat-ayat dalam Quran ni pun ada. Cuma Pablo tak nak disalah guna dah. Pablo nak jadikan Al-Quran itu sebagai pembacaan kehidupan peribadi Pablo setiap hari. Bukan kerana Pablo nak praktiskan. No, I just want to read because I don't know how to read Jawi. Pablo tak pernah kata Quran. Pablo tak pandai baca Jawi. Kalau kau suruh aku baca Al-Fatihah sekali, aku tak boleh baca Jawi. Kalau kau tunjuk aku Al-Fatihah punya susunan batu, kau orang tulis je, garanti kata teruk Pablo. Because I learn from the Rumi bro. Kerana dalam Al-Quran pun pernah mengatakan bacalah dalam bahasa yang mudah kamu fahami. Takkanlah Pablo nak baca Jawi, lepas tu tak tahu apa yang dimasukkan. Apa tu? Betul. Tak tahu bro, aku tahu baca je. No. Han tahu baca, bunyi sedap, aku ingat Han faham. Bunyi tahu Jawin je. No. Yang penting kita faham. Yeah, that's why I read the Quran. I read dalam bahasa yang mudah Pablo faham. Kalau Pablo tak faham, Pablo tanya ustaz semua. Cara yang betul lah kali ni. Tak ada orang daripada ni datang lalu. No. Kalau sebelum ni tanya lah. Stay away. Betul. Because the knowledge kalau aku ada ni, kalau kau boleh bedah otak Pablo, keluarkan. I wish that. But tak boleh. Pablo kena simpan dan dia ada dekat dalam ni. Cuma jangan keluarkan dah. Macam Pablo cakap jadi, kau jangan bawa benda tak best dalam negara aku. Betul. Penat ni. Protect ni kan. Contoh lah. Orang kata, kenapa Pablo kau tak boleh pergi? Macam kita cakap tadi bahasa industri. If you believe in the language of bahasa Melayu, you believe in your identity, no matter where you go, your talent will be seen. Orang akan nampak juga bakat kita. Betul. Eko Wise. What you name it? Yaya Ruhian. Betul. Cek Rahman. Betul. And then we have so many Tony Jaa. We have so many Asian people. Semua ada. Bahasa Thailand semua boleh pergi jauh. So that mean believe in your talent dulu. Betul. Ini belum apa-apa kita dah ni bang. Kau buat dulu acting yang reacting tu yang betul, yang perform tu dulu, baru kita sembang kau nak pergi mana luar negara ke apa. Sekarang ni kita cerita asal usul kita dulu. Janganlah kau luar negara. Aku pun dulu pernah. Pablo pun pernah pergi Brazil. Semua pernah ada nampak tattoo, ada nampak parut ke apa-apa. Ada something but I don't have a parut here with myself. Like, kau parut tattoo ke apa yang nak menunjukkan Pablo symbolic to the any gang. I joined the gang because of the culture. Let's get this clear. All the mafioso or the gangsterism in this gang of the Latino people, kan suka-suka kita nak lepak dengan geng-geng Albania ke apa tu. No, it's just my journey to meet all of them. And I discover how this what you call the family organisation. Pablo belajar, tapi Pablo tak nak bawa. Kita tak nak ada dalam ni. Faham. Enough aku tahu ciri-ciri dia. Kalau boleh kita no, this is not here. Yeah. Faham. That's it. Apa yang berlaku kepada contoh-contoh yang tiga warna punya kesatuan, yang telah dirosakkan oleh ideologi daripada tahun 70, 80, 90, yang dah tak ada 30 juzu, dah tak ada tu semua. I know this, but what happened? The ideology destroy this shit. Bila pula Melayu kita kongsi? Cerita apa? Cerita apa ni? Contoh kata kan Melayu ni kongsi berpisah tiada lah ni. What the fuck? What the fuck is that? Contoh. Betul. Kerosakan berlaku tak Iman? Iman sedangkan benda ni berlaku kan? Ini yang Pablo cuba buat. Sama macam Iman dan ini juga buat. Kita berjuang dalam job scope masing-masing. Yalah. Tapi lillahi ta'ala, demi Allah, demi ni, dan perjuangkan. That's who am I today. Baik. Kita dah di ujung podcast. Ujung betul. Ujung podcast. Tapi satu table talk yang roller coaster lah untuk betul. Saya sampai ni bang. Dia satu table talk yang roller coaster untuk Alamak. saya. Sebab journey Pablo tu buatkan saya berada dalam minda. Oh shit. Saya boleh bayang awak kat Brazil. Saya boleh bayang. Kita boleh bayang cara awak bercerita. Saya pun kalau boleh siapa tengok kan? Tengok podcast bila awak bercerita tu, saya rasa betapa bersyukurnya rezeki yang Allah bagi kepada saya dan betapa bersyukurnya perjalanan yang Allah aturkan untuk saya. Perjalanan yang Pablo lalu ni bukan semua orang dapat. Dia punya redha. Redha awak tu dengan yakin.
Ibu. Betul. I heard the words of when satu titik point seorang lelaki tu bila dia dah tumbuhi jalan buntu, jalan yang dia rasa macam fuck me man, I'm fucked up. But when ibu come to you, yang ibu tak kisah yang nak buat gapo apa. Ibu tak anak ibu. Yang nak gapo apa anak ibu. Kau selalu cara lah kau yang nak gapo apa. Betul. Aku mengandung kamu, aku lahir kamu. Betul. Kalau aku yakin kamu nak ni apa kau nak risau kau orang yang luar. That words tu yang buatkan Allahu Akbar. Ibu aku depan mata aku ni punya. Itulah yang menjadi asal kejayaan apa yang Pablo ada hari ini because of ibu. Betul. Kata orang biar ada 1000 datang membenci tu 1000. Asalkan kita masih ada ibu. Betul. That one person tu the lilin you bakar spark on my darkness. Shine. Sinari. Satu cahaya tu je Pablo perlukan untuk Pablo hadap kegelapan depan Pablo. Betul. Garanti. Angin datang. Jangan halang cahaya aku ni. Sebab cahaya ibu tu lah yang akan guide my darkness now. Alhamdulillah. Yes sir. Alhamdulillah. Ibu Pablo masih Alhamdulillah masih di sini atau di Kelantan? Ada kat sini. Saya tak tahu Cuma tak abang. duduk sekali lah. Pablo memang jenis suka berdikari. Suka mengasihkan diri. I don't know why. But not introvert. Terkejut abang cakap abang orang Kelantan. Kelantan bawah 03. Oh kita tanya kita tak kecek. Oh ya ke? Pakai budu bawah. Latih kita ni bawah. Gangster latih bawah. Allah bawah pakai budu. Ibu korek telinga kita. Gangster latih apa? First Balik time. ibu-ibu je. First time tengok Kelantan Brazil. Kelantan Brazil. Brazil Kelantan ni mesti. Pablo, mungkin ada something yang Pablo boleh bagi tips kepada, yalah sekarang ni lately ni kita tengok banyak Banyak. ajaran yang pelik-pelik di Malaysia ni sejak setahun 2 ni kan. Dan kalau korang tengok di TV, di social media pun antaranya macam GSB, banyak lagi bukan itu saja, dan juga Malay Abraham ni pun semua. Sebagai seorang yang pernah berada dalam situasi itu, mungkin ada tips kepada orang yang mungkin sekarang ni dia tengah dalam proses nak terjerumus ataupun dah terjerumus. Betul. Ataupun dalam erti kata lain sedang mencari jalan untuk keluar. Apa yang boleh Pablo kongsikan dan katakan pada mereka? Jangan cari agama kerana duit. Masalah duit. Jangan cari agama kerana masalah relationship. Jangan cari agama kerana masalah duniawi. Carilah agama tu, Tuhan tu, kerana kekosongan dalam hidup kita. Kita cuba nak cari keberkatan dalam hidup kita ni. Okay? Just kepada mereka ataupun sesiapa yang mungkin tengah mengalami keraguan ataupun mengalami situasi di mana anda dicari ataupun dengan MA punya culture ni, my best advice is dapatkan pandangan daripada ahli keluarga dulu. Dapatkan dari pandangan ahli keluarga dulu. Lepas tu pergi kepada mereka yang pakar dalam agama. Jangan takut untuk menyatakan sesuatu benda yang kita tak faham. Kita kena nyatakan sesuatu, kita kena bertanyalah sesuatu tu kan. So be careful, macam benda Pablo cakap tadi, and then try to get, orang kata, jaga ibadah. You know, I think ibadah is the best way yang boleh melindungi kita semua daripada benda ni semua. I'm not say I'm good, I'm not that good. Just like one of the mechanism yang Pablo percaya ini. So Pablo harap sekiranya anda melalui benda-benda macam ni, sekiranya pihak berkuasa ataupun pihak agama tidak boleh membantu anda, maka ada satu jabat yang boleh anda rujuk sebenarnya. Ada untuk benda-benda ni ada selain pada Jabatan Agama dengan polis ada. Diorang boleh rujuk pada undang-undang. Diorang boleh dapatkan dulu. Yes. Bukan dari situlah. Dan lagi satu, Pablo nak nasihatkan siapa yang ada buat research pasal MA atau ni, stop where you are. Just stop. Don't go further. Listen to me. Don't go further. Kalau ada yang dah lihat Milad Abraham tu saudara mara ke apa ke ni cuma insya-Allah cubalah awak kata message cuba reach Pablo. Mungkin Pablo boleh bantu bagi pandangan daripada apa yang Pablo cuba dengar dulu masalah anda, dan sekiranya apa yang Pablo kongsikan itu memberi, orang kata mampu untuk memberi ni, okay, let's try. Okay, let's try this. Okay, so stay away guys, ibadah jaga, jangan
belajar benda-benda macam tu kerana kita punya emotion, kita punya masalah kewangan, kita punya keinginan masalah. bang. Kalau boleh belajar kerana Ikhlas. kita rasa kosong. Betul, kita rasa kosong. Kita rasa tak puas apa yang kita buat dalam hidup. Itu carilah. Ya. Jangan ikut jangan. Belajar untuk sesuatu. Yes. Baik. Terima kasih Pablo. Thank you Daniel. Thank you Semoga sentiasa diberlindungi oleh Allah. Amin. Dan semoga dipermudahkan perjalanan hidup awak. Amin. Hingga ke akhirnya nanti insya-Allah. Dan terima kasih yang bersama dengan kita dan juga Pablo Amirul dalam Table Talk with Semboyan. Yep. Dan kita jumpa dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.